satu MO, satu modus operandi yang baru yang telah dikesan oleh pihak polis berkaitan dengan aktiviti penggodaman ataupun hacking akaun bank melalui muat turun fail APK ataupun Android Package Kit. Ini adalah untuk makluman semua, kita telah kesan beberapa kes yang dilaporkan oleh pihak mangsa mengatakan bahawa duit mereka di dalam bank telah pun dikeluarkan oleh individu-individu tanpa kebenaran mereka. So siasatan telah kita jalankan dan kita dapati bahawa mangsa ini telah pun sebenarnya ditipu, atas pembelian barangan yang dilakukan melalui media sosial, di mana barang-barangan yang ditunjukkan di dalam media sosial seperti pembelian baru ni tentang penjualan daging babi atau pork untuk sambutan Tahun Baru Cina, dan juga untuk pembelian barang-barang lain seperti baru ni tentang dia ada salah satu mangsa tu dalam proses untuk mendapatkan pembantu rumah orang gaji dan juga barangan-barang lain. So mereka-mereka yang ingin membuat pembelian barangan di media sosial ini, apabila mereka ini bersetuju untuk membuat belian, mereka ni akan buat WhatsApp ataupun hubungan ataupun kontak dengan penjual. So penjual yang menerima WhatsApp daripada mangsa ni ataupun pembeli ni akan berhubung semula dengan mangsa ni melalui aplikasi WhatsApp, dan semasa dalam aplikasi berkenaan biasanya mereka ni akan diberi pautan atau link bagi tujuan untuk urusan pembelian tersebut. Daripada link tersebutlah mereka ni ataupun mangsa ni akan diperdaya. Pertamanya mereka ni akan diminta daripada link berkenaan lah untuk mengisi butir-butir peribadi, iaitu nama dan juga nombor IC, alamat dan sebagainya. Dan seterusnya apabila mangsa ni nak buat pembayaran, mereka ni akan diberi link yang seterusnya. Bila nak link seterusnya itu adalah satu link yang kita namakan phishing site melalui APK juga, ataupun Android punya package punya kit ini. So mangsa-mangsa yang nak buat bayaran ni akan ditunjukkan dia punya website bank-bank yang berkaitan, tapi sebenarnya website ini adalah bank palsu, bukan yang sebenarnya. So mangsa ni akan key in nama, akaun, user ID, password dan sebagainya. Dan seterusnya apabila mereka nak buat payment, biasanya akan default katakan gagal. Dan pada masa yang sama, mangsa juga akan diberikan satu link juga untuk nak set default dia punya access kepada SMS dia ataupun lain-lain maklumat dalam phone dia. So apabila mangsa ini bersetuju untuk membenarkan scammer ini untuk akses maklumat dalam phone dia, akhirnya apa yang berlaku, sindiket ini ataupun scammer ini akan membuat transaksi pengeluaran wang daripada akaun mangsa yang diperoleh daripada phishing site tadi. Dan seterusnya bank akan menghantar biasanya TAC ataupun OTP kepada mangsa bagi tujuan transaksi. Yang mana saya sebut tadi, pihak sindiket scammer telah pun ada maklumat kebenaran untuk akses SMS ini. So akhirnya sindiket ini, scammer ini memperoleh semua sekali, dan mangsa cuma akan sedar apabila dapati duit dalam akaun dia berkurangan. Ini adalah satu modus operandi yang baru yang telah kita dapat kesan, dan setakat ini kita terima ada 3 kes. Ada satu di Johor, 3 kes di Johor, satu di Pulau Pinang, satu di Sabah. Kerugian lebih kurang 58,844. So untuk PC ini, sidang media ini, saya mengharapkanlah pihak media dapat memberikan maklumat ini kepada orang ramai supaya mereka ini berhati-hati apabila membuat layaran
di internet, terutamanya di media sosial, dan jangan sesekali mendedahkan sebarang maklumat melalui aplikasi APK ini. Sebab pautan-pautan ini biasanya akan menyebabkan maklumat-maklumat ini akan terdedah kepada salah guna oleh pihak sindiket. Terutamanya tentang buat bayaran, payment yang saya sebutkan tadi. Bila payment ni, bayaran ini, apabila tuan minta orang ramai berhati-hati supaya apabila kita nak buat payment ni, jangan kita melalui link yang diberikan oleh individu-individu yang kita tak kenal di dalam media sosial, terutamanya masa pembelian barang. Sebab kalau kita tak berhati-hati, maklumat ini yang sepatutnya dirahsiakan akan terdedah kepada sindiket ini, dan sindiket ini akan boleh mengeluarkan duit kita melalui username, password yang telah kita berikan kepada mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga mesti untuk mengingatkan orang ramai supaya bila kita set default dalam phone kita, kita mesti berhati-hati untuk membenarkan orang lain untuk akses dalam maklumat-maklumat di dalam handphone kita. Macam yang saya sebut tadi, apabila kita benarkan mereka ni akses kepada semua sekali, termasuk foto kita, kontak kita dan juga SMS kita, seolah-olah kita bagi ruang kepada mereka untuk memperoleh apa saja. Akhirnya mereka memperoleh semua sekali, termasuk OTP ataupun TAC yang dihantar oleh bank. Untuk makluman semua, untuk proses transaksi secara online ini, bank kita cuma ada dua aja dia punya security yang ada. Satu ialah user ID dan password yang kita ada, yang kita telah dibekalkan, dan kedua adalah TAC ataupun OTP yang diberikan oleh bank. So kalau dua-dua ini terdedah kepada orang lain, maka mereka boleh mengeluarkan duit kita tanpa pengetahuan ataupun kebenaran kita. Ini adalah perkara yang serius, sebab sebelum ini kita hanya cerita pasal phishing site, iaitu maklumat yang kita serahkan ataupun yang kita dedahkan melalui media sosial. Tapi sekarang ni sindiket ataupun pihak scammer ni, dia pergi lagi satu, di mana dia boleh akses maklumat dalam phone kita. Itu yang membimbangkan saya. Sebab kalau dua-dua ini orang ramai expose kepada pihak scammer, tidak ada lagi sebarang protection ataupun security kepada kita untuk safeguard kita punya account di bank-bank yang kita ada.